Sebenarnya masa kita shoot, kadang-kadang kita tengok dekat YouTube masa kita shooting, right, size yang dia orang buat 1920 kali dengan 1080, 50 frame per second, ataupun benda yang sama 60 frame, ataupun benda yang sama 120 frame. Ini yang penting ni. Ini yang penting masa kita shooting. Nanti slow motion tu kita buat editing dalam studio. Baru bila kita buat editing dalam studio, editing kita akan nampak smooth, akan nampak bila kita slow mo. Okay, good. Bila kita buat editing slow mo, barulah bila video kita tu dah berubah dari segi kelajuan video tadi, 50 frame, 60 frame, 120 frame. Ingat, bila kita shoot 120 frame, SD card kita yang 16 gig tadi hanya boleh shoot 10 minit ataupun 15 ke 20 minit saja. Sebab size besar. Sebab yang cikgu sebut 50 frame, 60 frame, 120 frame, maksud dia satu saat 1 frame, 2 frame, 3 frame, 4 frame. So 50 frame satu saat 60 frame. Satu saat 120 frame. Betapa lajunya. Dia akan shaking terlalu laju. So bila you all slow mo, that's why slow mo dia tu nampak lembut. Kadang-kadang kalau kita shoot dengan 25 frame, kita balik buat slow mo, nampak kasar. Dia slow mo juga tapi kasar. Nampak pergerakan dia slow mo tu kasar. Tetapi kalau you all shoot dengan 60 frame ke atas, bila slow mo, that's why slow mo tu nampak lembut. That's why bila kita kena plan, kita kena shoot. Waktu kita shoot tu, kita dah set. Kalau kita kata shot ini kita nak slow mo, bila shot ini kita nak slow mo. So that's why kita perlu setting kita tukar kepada 50, 60 ataupun 120. Ada. Tapi kalau kita dah shoot dah slow mo, balik nak ubah jadi speed, tak boleh. Tak digalakkan. Boleh. Kadang-kadang bos bukan tahu pun, janji kita keluar gambar, cantik kan, laju macam ni right. Okay, lepas tu soalan tadi pasal handphone, pasal laptop punya spek. Yang itu kadang-kadang cikgu akan tampal dalam grup nanti. Okay, right. Kalau untuk phone pula jenis apa prosesor sesuai, okay, good. So pandangan saya 8GB RAM minimum dah paling okay. So macam mana cikgu, right? So tak ada masalah, right? Okay, tak kisah. Jangan jadi isu kan. Masing-masing saya nak 8, saya nak 16. Kalau kat studio cikgu 32. Dah? Sebab tu cikgu kata, tu pun subjektif juga. Sebab kalau 8GB RAM is normal sekarang. 4GB RAM untuk kita nak menaip. Kalau dah kita nak bermain video, kita dah top up jadikan 8GB RAM. Okey, itu dah normal. Sebab size video kita adalah HD. Kalau 8GB RAM kita masuk nak main 4K, mesti tak cukup. So jangan takut dekat situ. Kita kena tahu kemampuan dan kelajuan kereta kita. Kita dah masuk gear 3, gear 4, gear 5. Kita boleh henjut 24, 26, 28, 300. That's good. Tetapi kalau kita punya sisi kecil, kita dah masuk gear 5, kita tekan sehabis-habis, tarik kabel minyak lagi, confirm jam lah kereta tu. Sama juga. Right, so ada yang tanya cikgu, i3, i5, i7. Okay. Dia sebenarnya dia very flexible dari segi kerja editing ni kerja yang besar. Kerja editing ni kerja yang melebihi daripada kerja menaip. Kerja editing ni melibatkan audio dan video. Kerja editing melibatkan prosesor bekerja untuk
animate kan by frame. So semampu yang boleh. Tapi cikgu, saya boleh i3 je. Alright. So bila kita boleh i3 saja, kita kena set kerja editing kita 1080 aja. Contoh. Jangan sesekali kita nak main dengan HD. Jangan kita sesekali nak main dengan UHD, Ultra High Definition. Sebab i3 kita ni hanya untuk skop yang gitu. Ini beza dia. Paling tidak pun i7. Kalau nak main HD yang lembut kerja editing. Sebab tu bila buat editing nanti, tengok di bawah laptop tu ada CPU punya running. Usage. Maksud dia bawah kita punya tu CPU akan tunjuk berapa dah kelajuan engine digunakan. Kalau dia makin turun sampai paras yang ni, that's why kadang-kadang kita gerak mouse dia tak nak bergerak lagi. Kita gerak mouse dia tak nak bergerak lagi. Kita gerak juga mouse dia gerak sikit. Sebab usage dia dah diguna pakai, RAM dia dah penuh, dah berat. Okey. Ada soalan yang lain? Good. Kalau cikgu kita shoot video hanya guna handphone, kemudian nak edit guna edit. Alright. Sama je. Shoot guna handphone. Cikgu banyak video dekat YouTube Cikgu Sharif. Boleh dikatakan yang channel baru tu Cikgu Outdoor and Camping 4x4. Ini adalah gadget saya. Saya hanya shoot menggunakan handphone dan GoPro saja. Dah. Sebab cikgu one man show. Cikgu lah pelakon hebat dalam video tu. Cikgu lah Gurkha yang jadi kru dalam video tu. Cikgu lah director dalam video tu. Cikgu lah naratif suara latar dalam video tu. Dan cikgu lah editor video tu. Maksudnya one man show. So dia guna handphone je. Okay. Bila nak masuk dekat idea, senang aja. Apa kita perlu tahu? Alright, kita pergi lagi sekali. Yang penting benda ni kena faham. Maksud dia kita shooting dengan apa pun tak apa. Tak kisah. Maksud dia kita nak shooting dengan handphone. Alright, nak shooting dengan handphone ni. Yang penting size dekat handphone tu adalah 2K. 1920 kali dengan 1080. Ini size video yang penting. Ini dulu. Right, lepas saja dah siap, baru kita pergi kepada editing. Editing ni tak kisah apa software pun boleh. Alright, so editing. So Adius contohnya. Dah boleh, download saja. So dekat Adius juga kita mesti buat 2K. 1920 kali 1080. Dah, that's it. So end product pun akan keluar is a 2K. Dah. So maksud dia sekarang kita pun kat GoPro. GoPro pun kita letak juga 1920 kali 1080. Dah. Maksud dia daripada bahan tadi awal yang Cik Khairi tanya shoot dengan 4K tapi dia nak edit dengan 2K. Masa dekat editing tu just size dia adalah 1920 kali 720. 1080. Dah. Walaupun video tadi dibawa dengan size 4K letak dalam timeline, tetapi Adius ni dia dah compression. Adius ni telah dibuat compression. Adius ni dia punya product ataupun codec dia, product dia, product. Okey. Product dia kalau datang video tu daripada NTSC, dia akan tukar jadi PAL. Kalau video tu daripada size lain, dia akan tukar jadi PAL. So dalam timeline nanti adalah AVI. So tak ada isu kat situ. Jangan takut. This good. Yang penting faham size video. Tapi cikgu, kalau saya shoot dengan 720, gambar saya hitam kiri kanan. Ni cari salah pula ni. Kena cari salah. Video yang saya shoot cikgu, video lama. Size 720 kali 526. Okey, kita tengok sikit. Ini kesalahan Ini kesalahan yang sebelum ni. Okey. Ini video yang saya shoot. Right. Dia panggil 4x3. Ini video yang lama. 720. Okey.
then 526. Right, ini adalah SD. Ni adalah SD. SD ni standard definition. Dipanggil standard definition. Ini SD. Okey, dipanggil standard definition. Inilah size video. Tiba-tiba cikgu saya buat editing. Saya nak jadikan dia HD. Nampak? Ni size HD. HD ni maksud dia 1920. Right? Di sini pun sama 1080. Dah, ini kena faham dulu. Lepas tu cikgu, saiz video yang lama besar ni je. Inilah saiz video lama. Sekarang ni apa jadi kawasan ni? Kawasan ni dah jadi hitam. Kawasan ni dah jadi hitam. So, macam mana cikgu? Okey, you all mesti nak tarik. Mesti nak tarik bagi dia besar. Bila tarik bagi dia besar, dah faham dah kan? Benda yang kecil bila ditarik besar, dia akan pecah. Dia akan pecah. So ingat, bila dia pecah, piksel akan nampak sebab saiz yang kecil. Saiz yang kecil ini tiba-tiba nak dibesarkan. Nak jadikan sampai saiz yang begini, pecahlah. So ni kawasan yang telah di-extend. Ni kena beringat daripada awal. Bila kita dah potong, kita dah tarik, dia akan jadi kembang. Orang yang asal normal sini, right, tiba-tiba bila kita dah extend, orang tu akan jadi kembang. Dia akan jadi gemuk gitu, panjang. Apa pasal dalam video nampak macam besar? Right. Apa pasal dalam video nampak macam kembang, cikgu? Alright. Inilah dia yang berlaku sebenarnya. Bila kita dah berlaku, so apa patut kita buat? That's why kena faham dulu, okay? Right. Then kita kena faham tentang size video kita. Okay, cut the 3D. Okay, right. So, ada jalan. Ni cerita pasal size dulu, cerita pasal masalah dulu. Tak nak lagi cerita pasal editing. Sebab masalah ni kalau tak faham, nanti editing nanti akan jadi serabut. Sebab ni size apa pula? Ni nak jadikan size apa? Right. Ada soalan yang lain? Macam mana? So, Firdaus, okay. Right. So, cikgu kalau kita shoot video hanya guna handphone, kemudian alright, tak ada masalah. Cikgu shootkan rakaman berapa frame per second? Okay, good. Soalan dia, Muhammad Qasim mengatakan bahawa berapa size frame per second, cikgu? Okay, good. So, right. So, kita tengok. Dan dari segi frame per second ialah, kita kena ingat begini. Dia sebenarnya, bila video frame per second ni, cikgu letak 1920 kali 1080. Alright. Frame per second tu dia akan berada di sebelah sini. Okay. So, dia akan start dengan 24. Kalau ada yang video, dia tulis 24 frame per second. Cikgu letak 20 F. 24 tadi sebut 24 pilih 24. Okey, F 25 F and 30 F 50 F 60 F 120 F. Alright. So soalan dia kita nak guna yang mana satu ni? Inilah dia serabut sebenarnya. Ada dekat handphone tu. Kan? Dekat handphone tu ada. Tapi pernah tahu tak sebelum ni dekat handphone yang ada kat belakang tu 24, 25, 30, 50, 60 untuk apa? Tak tahu cikgu. Janji ada kat situ sudah. Nombor 24, 120, saiz daripada kecil ke besar. Saiz daripada kecil ke besar. Ingat, saiz daripada kecil besar. Saiz kecil, kualiti video dia seperti itu. Bila makin nombor makin besar, kualiti video makin bagus, makin bagus, makin bagus, makin bagus sebab saiz dia besar. Macam kalau dia ramai duk main foto, DX, frame dia kecil, dia crop, DX, yang main full frame, besar, dia nampak luas. Sama juga dalam video, saiz dia kalau 24 frame, 1 saat 24 frame.
1 saat 30 frame, 1 saat 60 frame, 1 saat 120 frame. Bila laju saja pergerakan, cantiklah gambar tu, video tu. So, berapa cikgu? Okey, good. So, soalan jawapan dia ialah, dia pun subjektif juga. Subjektif juga. Jangan cikgu cukup takut nak jatuh hukum ni. Sebab cikgu sebut 30, oh semua orang pakai 30. Bila shoot dan slow-mo pun 30. Hai? Kenapa kami buat tak cantik, cikgu buat cantik? Sebab ingat, bila nak main slow motion, bila kita dah start nak main slow motion, at least 50 frame ke atas. Ini di cadangan untuk slow motion. Yes, so dari segi perspektif, dari segi view, dari segi orang ramai, naikkan sini. Tapi kalau nak normal video, cikgu suggestkan there is a normal. Okey, normal ni pula bergantung kepada laptop kita. Kalau laptop kita tu agak i5 ataupun i7. Kalau laptop kita tu masih lagi i3, shoot dengan 24 dengan 25. Cukuplah sebab yang ni low. Right. So inilah jawapan dia. Cuba setting dekat handphone, setting dekat DSLR, cuba setting dekat kamera, handycam. Ini yang dulu. Sebab simple aja. Kita setting kamera kita, kita tahu apa kita nak shoot dan kita tahu laptop kita ni mampu buat kerja tahap mana. Laptop kita ni mampu untuk bekerja dengan kita tanpa dia nak habis ketuk sikit, oh bangun balik dah. So kita shoot dengan kemampuan kerja daripada A sampai Z. Kita tahu hasil produk kita, kita tak stretch. Ini sebenarnya bukan kata subjektif ni, cikgu bawa hari ni subjektif semua benda. Bukan kata semua orang mesti boleh kalau kenapa dia install cepat je, kenapa kita install lambat sikit? Adakah kita tanya kau pakai laptop spek berapa? Itu maksud dia. Oh, dia pakai Alienware. Memang lah. Ada dah harga pun sampai 8,000, 10,000. Kan? Begitu beza dia. Right. Okay. So, ada soalan yang lain. Cikgu nak baca sikit. Salah cikgu. Memory card mempengaruhi kualiti video. Yes! Contoh Extreme Pro jenis yang lain. Okay, good. Bila kamera kita dah bagus, setting kita dah betul, tapi sampai part memory card, SD card, kita beli yang murah. Kita nak 32 gig, 32 gig, harga dalam RM45. Simple dalam memory card paling penting sekali kita nak speed. Dalam memory card kita nak speed, kita nak kelajuan, kita nak ada kelas dia, cluster dia. Sebenarnya dalam memory card ni dia ada, kalau tengok yang dia tulis bulat, dalam memory card tu ada satu bulat. Dalam memory card tu dia ada tulis bulat, maksud dia dalam memory card yang kita beli, so dia ada kita panggil dia punya tepi dia ni, dia punya ni. Dan ingat, dia ada satu dia tulis bulat dekat sini, kalau tak silap, tak kisah di mana pun. Tengok number yang ada dalam ni. At least pun kena cari 10 ke atas. Walaupun kita menggunakan ekstrim. Kalau ekstrim kita baru speed dia 4, memang slow. Bila kita tekan press button record, dia belum record. Bila kita press button stop, dia baru nak record. Ini kelemahan dari segi speed. Maksud dia, bila kita nak rakam, saiz memang besar, kamera akan supply kepada card saiz yang besar. So bila kita tekan record, memory card, SD card kita masih baru nak start the engine. Lepas tu kita tekan stop, dia baru start record. Lepas tu kita tekan pula record pula, yang tadi tak sempat dia save. Bila balik cucuk, cikgu saya shoot gitu hari, tapi kenapa dia tak ada Nah, ambil engkau.
Automatic dia corrupted lah, sebab dia tak sempat nak save, kita dah one step ahead. Kita dah laju. That's why kita perlu memory card yang kita akan record, stop, record, stop. Test benda tu. Split second, record, tap, menyala, tap, record, stop, tap, menyala, tap, stop. Ingat, memory card pun lepas tengah-tengah record, jangan sesekali cabut kad keluar. Dia tak sempat save. Jahanam. Okay, so kelas ini dipanggil kelas. Kelas ni kelas 10. Kelas ni kita panggil apa tadi? Standard, grade. Beza ni, nombor ni memberi beza yang banyak. Walaupun sekad ni ekstrim juga. Extreme Pro. Okey, tetapi Extreme Pro kalau yang 4, kalau 4 kat sini murah. Kalau 10, 12, kalau ada 12, kalau ada 16, lagi mahal walaupun dia Extreme Pro. Apa kad saja pun tak kisah. Ini beza dia. Okey, ada soalan yang lain? Ada yang nak tanya ataupun okey, then kita gunakan jenama berbeza. Kalau kita shoot just pakai handphone aja, dan handphone yang kita gunakan jenama berbeza. Adakah bila kita setting ini kedua-duanya tu, adakah masa editing nanti kita ganggu? Okay, right. Soalan dia guna satu handphone Huawei, satu handphone Samsung, satu handphone iPhone, satu handphone Realme. Waktu dia shoot, dia setkan 1080. Semua sama, size tetap sama, comments dia. Cikgu Syarif sebut hari ni 1080 lah apa semua tu, 1920. Cikgu bercakap tentang standard, bukan cikgu sendiri buat size. So bila standard, semua handphone akan standard, tapi syarat semua kena landscape. Yang membezakan masa editing ialah color dia. Bila kita sebut pasal Samsung, warna dia to be bluish sedikit, biru. Dia macam Canon. Alright? Bila kita sebut tentang iPhone, dia more to be merah sedikit. So beza dia sebenarnya. Sama juga kalau kita pernah guna Canon, kita pernah guna Nikon, kita guna Sony. So 3 warna yang berbeza. So masa editing tadi baru kita buat color balance, baru kita separatekan balik color. Dari segi A, B, C, mergekan color tu bagi hampir sama. Itu saja sebenarnya. Tak ada isu. Tak ada isu sebenarnya. Sebab kita faham tentang format size, kita faham tentang teknologi, kita faham tentang apa kita panggil color separation. Kita dah mula dah nak separate color dia untuk diberi sama size there. So tak salah pun, bagus dah. Sebab contoh ramai juga nak shoot guna handphone cikgu. Kami ada 3 biji handphone, nak gunakan dari segi 3 angle yang berbeza. Bila shoot, kalau boleh angle yang berbeza, size yang berbeza. Jangan angle sebelah kiri size medium short, angle master medium short, angle sebelah kanan medium short. Memang online kita patut break sekejap, at least 5 minit untuk rest, untuk pergi tandas. Okay, pagi tadi cubaan pertama kita dah touch 9.30, 12, 20. Okay, semua dah ada. Okay, so Muhammad Zamri. Okay, Muhammad Zamri, right. So Sarawak, UKAS, macam mana, selalu buat video tak di sana? Mungkin boleh cerita sikit lah, just mungkin dari Sarawak ni. Okay. Oh, konten banyak tu. Maknanya banyak konten sebenarnya. Memang best lah tu. Banyak konten sebenarnya. Okay. Mixer dah guna digital ke masih analog?
Okey. So kena ingat bila dah guna analog, bila kita bermain digital agak dangerous sebab analog dengan digital ni agak jurang juga. So bila kita guna mixer analog, kita transfer video, and then transfer ke video dah go to digital, sound kena jaga kat situ. Okay, right? Lain siapa lagi yang ada? Rashidi, Aslam Rashidi. Aslam Rashidi, ya, right. Aslam Rashidi daripada mana ni? Aslam Rashidi, okay. Oh, okay, good. So apa tujuan masuk kelas editing ni? Okay, bagus. Tempat, lokasi, tugasan tu dah memang tepat dah, sebab more pada pelancongan. Sebenarnya hari ni bila kita pergi to media, kita go to media sosial, bila kita mudah boleh viralkan satu tempat, automatik dia dah jadi gah ataupun dikenali. Kan untung tu sebenarnya. Kena rajin buat video. Cuma ramai yang duk fikir apa konten yang kita nak buat. Ini yang jam otak sebab konten. Walaupun kita dah berada dalam sektor pelancongan, kita ada sungai, kita ada kawasan perkampungan, kan? Tapi kita tak sedar that is a content. Macam tadi duduk dalam pendidikan, ada yang berada dalam pusat pengajian, that is a content. Cuma macam mana kita nak buat video? Ni kita dah nak pergi kepada editing video dah. Sebab kalau tak ada content, tak ada konsep, macam mana kita nak start kita punya editing? Macam mana kita nak cipta contents? Content ni yang berat sebenarnya. Editing tak susah. Lepas tu kita nak constant ataupun nak berterusan content kita. Mungkin ramai yang duk berhenti ataupun terstop untuk buat editing sebab content, idea dah tak ada. Right. Okay, so this good. Then alright, so ni 2-3 orang. Rashidi, okay, Shidi daripada Shidi IPK Kelantan, ada masuk belum? Okay, ada tu. Okay, so Shidi daripada Kelantan. Khairi, macam mana? Macam mana video? Ya, Assalamualaikum. Okay. Alright, okay. Sebenarnya buat video ni, kalau kita melihat kepada YouTuber ataupun pembikin video di Indonesia, dia menjadikan gaji ataupun income datang daripada YouTube. Tapi kita di Malaysia dah ramai juga yang dah menjadikan passive income. Passive income ni maksud dia sebulan dia dah ada gaji 3,000, 5,000, right? So maksudnya passive income dah. Kerja dia bangun pagi, fikir nak buat video. Okay, good. Dan Cikgu Sharif sendiri sebenarnya dah dibayar gaji oleh YouTube. Walaupun tidak pasif, saya tak nak jadi pasif. Pasif saya ini dengan syuting. Alright, ini sebagai konten untuk nak mengajar. So cikgu sendiri ada video dalam tu lebih kurang, ada satu video tu lebih kurang 4 juta dah view. Okey, kalau ada masa nanti boleh tengok yang channel yang cikgu send tadi, 4 juta dah. Setiap bulan ada income. So jadi ketagih kita nak buat video. Dia sampai satu tahap jadi ketagih nak buat video. Ini yang penting sebenarnya. Yang penting ciptakan diri kita untuk jadikan seorang yang passion ataupun jadi minat ataupun jadi hobi ataupun jadi kegemaran. Baru best kan? Okay, good. Yang lain-lain juga good. Lagi semua dah masuk. Sidi Khairul, Afzan, Firdaus, okay, Muhammad. Right, so
Cik Zul. Adnan. Tu Adnan macam mana? Okey tak? Macam mana tu Adnan? Okey, so sebenarnya begini buat hasilkan video ni adalah satu passion ataupun jiwa. Nak buat editing tak ada masalah. Ada video yang orang lain buat. Pernah tengok video mana Indonesia yang dia duduk depan kamera 2 jam. View banyak. Beribu. So kenapa? Because there is a content. Ada yang suka video ni sebenarnya terpulang. Kita nak jadikan video tu sebagai video pendidikan. Kita nak jadikan video tu sebagai video information. Ataupun kita nak jadikan video kita tu more pada pemasaran. Ataupun kita nak jadikan video kita ni sebagai storage saja. Terpulang. Apa yang patut kita buat? Bila dalam kerja editing ni, apa konten yang kita kena buat? Macam mana kita kena faham untuk interaktif to the audience? Nak tarik audience tu menonton channel kita. Nak tarik audience menonton video kita. Apa patut kita buat? Sebenarnya simple Dalam bidang video ni, apa yang cikgu nak tunjuk di sini ialah apa yang cikgu nak tunjuk di sini ialah cikgu selalu memberi benda yang sama, konsep yang sama, iaitu dari segi konsep timeline. Ini cikgu panggil timeline. Ini video kita. Video yang berdurasi 3 minit. Ini adalah idea 3 minit. Sepanjang video kita 3 minit. So maksud dia, apa yang kita nak isikan dalam video kita ini? Ini penting dulu. Ini yang paling penting. Apa yang kita nak isikan? So 3 minit ni kita kena pecah kepada beberapa part. Seperti kalau kita pecah pada 3 part. 1, 2 dan 3. Good. So ini yang paling penting dulu. Dalam editing kita mesti set minda kita. Kita mesti set kita punya planning. Seperti ini kita akan start dengan intro. So bila kita start dengan intro, apa yang perlu ada di dalam intro ni? Ini dulu. Fikir pasal ni dulu. Apa yang perlu ada dalam intro ni? Kalau kita dah menonton banyak video-video luar, dia starting dengan apa yang menarik di dalam tu. Ini dari segi intro untuk buat projek video. Ni adalah dia panggil gimmicks. So bila lepas gimmick, dia akan masukkan dia punya playback. Dia akan masuk dia punya montage. Montage tu montage tajuk dia apa semua. So bila dia dah masuk montage, kita dah jadi seronok. First kali interaktif kita dah mula start. Kedua dia masuk montage. Lepas ketiga, right. So kita kena ingat that's why bila kita buat video, kita kena hit dulu. Lepas tu baru kita akan start dengan konten kita dan kita mesti naik sampai last and kita hit balik. Maksud dia, kita dah last ni, kita mesti tinggikan dia, lepas tu kita down. Lepas tu barulah end. Tajuk dia yang belakang ni kita akan start dengan end dia. Alright, so bila kita menonton, orang menonton video kita, kita kena ada at least thank you. Contoh dia. Terima kasih. Begitu. So ini adalah konsep yang patut kita tahu. Patut kita lihat daripada awal. Inilah konten sebenarnya. Right, so kepada kawan-kawan yang kat luar, siapa lagi dah masuk semua? Right, Nazri, Khairul. Khairul Azri, macam mana? Tak? Boleh ikut tak? Good. Cikgu cuba perlahankan sedikit. Cikgu dimarah oleh pengurusan tadi sebab kelas pagi tadi langsung cikgu tak break. Cikgu tak break tu maksud dia sepatutnya 9.30, 10.30 kena berhenti sekejap, dia kata. Tapi cikgu ni kalau dah boleh bercakap, tak tahu bila nak berhentinya. Pagi ni, hari ni cikgu nak share dulu, nak pupuk dulu. Right, so bila kita nak buat video, YouTube tu adalah satu platform yang mendatangkan income. Cuma satu je. Dalam channel YouTube kita, minimum yang patut kita ada video dalam tu adalah 200 video. 200 video kena ada dalam channel kita.
Dan kita kena berusaha untuk mendapat subscribe. Untuk dapat subscribe, paling kurang at least 50,000 subscriber kita. Barulah kita akan dapat passive income the monthly. Okay. So, maknanya sekarang ni kita macam mana kita nak attractkan audience untuk menonton pada kita. So, kerja editing ni sebenarnya. Editing tak boleh lari. Editing tak boleh keluar. Editing sebab kalau kita buat video tak ada tajuk, kita buat video tak ada ending, orang akan menonton tapi orang tak tahu video apa. Lepas tu kalau kita buat video interactive to be audience, so kita rasa ada certain video viral, yes, orang seronok sebab benda tu jadi benda baru. Tapi bila kita dah video yang tak ada content, kalau kita tak letak tajuk, kita letak depan tu, at least pun orang kena tahu dulu ni video apa. Alright, okay. So sebenarnya buat editing video ni banyak perbezaan dia. Okay, so cikgu akan tunjukkan sikit perbezaan untuk kerja-kerja editing video. Okay, sebenarnya untuk kerja editing video banyak. Satu, kalau kita buat video corporate. Video corporate ni sebenarnya dia lain kerja editing dia. Kita jangan ingat sama macam musical. Kedua, video montage. Alright. Ketiga, video filem pendek. Okey, keempat, video klip kita panggil. Music video. Okey. Lepas tu yang kelima, video tentang pendidikan. Alright, so video pendidikan. So ini adalah jenis-jenis video yang kita perlu edit yang berlainan. Kalau kita pergi kepada video montage ni selalunya dibuat at least 1 minit. Kalau video montage dah dibuat sampai 5 minit, tu bukan video montage. Itu dah jadi video klip ataupun video segmen. Kena ingat ni, kadang-kadang bila dia kata kita buat video pelancaran, berapa minit? 5. Kalau 5 minit ni bukan montaj. Montaj ni selagi boleh dipendekkan. Maksud dia dengan ini kita melancarkan pelancaran tentang hilangnya COVID. Terus kita pergi 1, 2, 3, 4 and 1, 2, 3 and 4. So kita kena begitu. So audience tengah to be proud. Then last kali at least dia kena ada ending yang begitu. So maksud dia dah orang akan clap, tepuk tangan. That is begitu. Kalau video macam video klip ataupun video segmen. Okay, good. Video segmen ni sebenarnya dia boleh pergi ke 3 ke 5 minit. Video segmen ni pula sebenarnya kita nak tunjuk kepada orang sepanjang program kita yang kita compilekan dia, yang jadikan sepanjang program itu orang ditonton semula oleh orang lain. Program kita itu dipanggil video segmen. Dah. So kita kena faham benda ni. Bila kita dah faham benda ni, mudah. Video corporate pula adalah satu editing video yang perlu betul-betul kekuatan. Sebab video corporate ni